Kalau kita hari ni 7 hari baru habis perang ni, trauma pun tak hilang lagi. Peluh baju yang kita pakai masa perang tu pun mungkin belum habis basuh lagi, kan? Dan belum habis cerita lagi. Kalau istilah kita hari ni, mesyuarat postmortem pun belum betul-betul sempat nak habis buat semua sekali. Tiba-tiba berlaku satu lagi serangan. Orang luar datang nak menyerang Madinah. Jadi berlaku satu peristiwa. Peristiwa ini melibatkan tadi kelompok yang keempat tadi tu. Satu kabilah Arab yang duduk di luar Madinah, dan mereka ini fikir sebelum sebelum orang-orang Arab yang lain ni dirombak kehidupannya, dibatalkan dia punya perjanjian dia dengan orang musyrikin Mekah, baik kita serang dulu Muhammad di Madinah. Jadi ada satu kaum, ada satu kabilah yang namanya Bani Salim. Bani Salim dan juga Bani Ghatafan. Ini kabilah-kabilah Arab lah. Ini yang ada, yang saya baca di dalam buku lain, bukan dalam buku Ra'i Makhtum. Bani Salim ni duduknya di sebelah timur Madinah. Diorang kata yang sampai tanah-tanah nak menuju ke Bahrain tu. Maknanya Bani Salim dan Bani Ghatafan ni nak datang serang dari arah timur Madinah. Di arah timur Madinah. Jadi Bani Salim dan Bani Ghatafan ini telah berpakat dan akhirnya mengumpulkan kekuatan mereka seramai-ramainya untuk menyerang Madinah. Dan ini berlaku bila? Ini berlaku dikatakan macam saya sebut tadi pada bulan Syawal tahun 2 Hijrah, baru 7 hari lepas habisnya Perang Badar. Kalau kita hari ni 7 hari baru habis perang ni, trauma pun tak hilang lagi. Peluh baju yang kita pakai masa perang tu pun mungkin belum habis basuh lagi, kan? Dan belum habis cerita lagi. Kalau istilah kita hari ni, mesyuarat postmortem pun belum betul-betul sempat nak habis buat semua sekali. Tiba-tiba berlaku satu lagi serangan. Orang luar datang nak menyerang Madinah. Jadi bila datang nak serang Madinah ni, yang terancam ni bukan orang Islam saja sebenarnya, kan? Semua penduduk Madinah, termasuklah yang tak Islam ke, termasuklah orang Yahudi ke, semuanya akan terancam jika ada musuh datang menyerang Madinah. Sama macam kita di Malaysia ni, kan. Kalau katalah berlaku peperangan di Laut Cina Selatan ni, bukan orang Islam je, kan, yang akan terancam, tapi semua orang penduduk di Malaysia ni akan terancam. Jadi ini situasi yang berlaku. Jadi Bani Salim dan Bani Ghatafan berkumpul dan akhirnya merancang untuk menyerang Madinah. Cuma perancangan mereka dan kehadiran mereka itu dapat diintip. Nampak Rasulullah SAW walaupun dah habis perang, tetapi Rasulullah tidak duduk selesa dan sentiasa mengarahkan kepada kumpulan-kumpulan peninjau dan kumpulan-kumpulan pengintip orang Islam ni untuk sentiasa cari maklumat. Kan, ada 4 musuh ni keliling kita, takkan kita nak duduk senyap, kita kena cari maklumat adakah mereka ingin menyerang kita. Jadi datang maklumat kepada Rasulullah SAW menyatakan bahawa ada 2 bani ni, Bani Salim dan Bani Ghatafan, ingin menyerang Madinah. Lalu Rasulullah SAW decide untuk sebelum mereka serang kita, kita serang mereka dulu. Preemptive strike. Kan? Kita pergi ke tempat mereka berkumpul, kita kejar mereka dan kita biar mereka takut supaya tak jadi serang Madinah. Jadi Rasulullah SAW telah mengumpulkan sebanyak 200 orang tentera berkuda. Ini kira dah makin hebat ni, kan? Masa Perang Badar, yang berkuda berapa orang, yang ada pedang berapa orang, duk pakai batang penyapu, batang pelepah dan sebagainya. Sekarang ni, kan, baru je 7 hari lepas habis Perang Badar ni, dah berbeza dah kekuatan orang Islam. Dah boleh hantar 200 orang tentera berkuda untuk menakutkan musuh yang nak datang menyerang. Jadi sampailah di tempat mereka ni berkumpul. Mereka tu Banu Salim dan Bani Ghatafan ni berkumpul di satu tempat yang dinamakan sebagai Al-Qudr. Al-Qudr. Jadi saya tengok-tengok dalam Google Map, saya tengok Al-Qudr ni, kalau betul lah dalam Google Map tu, ialah satu lokasi yang terletak di timur Madinah, lebih kurang dalam 100 km atau kurang sikit jaraknya daripada bandar Madinah. Jadi bila orang-orang Banu Salim dan Banu Ghatafan ni nampak, kan, 200 orang tentera berkuda dari tentera Islam di Madinah datang ke tempat mereka, lari. Banu Salim lari, bertempiaran dan meninggalkan lembah. Dia biasalah orang Arab, dia kalau camping, kan, dia nak letak dia punya barang-barang semua, dia akan cari lembah. Mereka tinggalkan lembah tersebut. Banu Salim dan Bani Ghatafan ni lari, bertempiaran meninggalkan lembah tersebut dan meninggalkan bersama-sama mereka
harta-harta mereka yang mereka bawa nak perang ni. Berapa banyak? 500 ekor unta. Banyak seekor unta pun dulu mahal. 500 ekor unta ditinggalkan di tempat tersebut dengan barang-barang yang lain. Jadi apa Rasulullah buat? Rasulullah SAW juga bersama dalam kumpulan tentera berkuda ini. Rasulullah bersama, dan yang memegang panji ketika itu ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan Rasulullah telah menggantikan kepimpinan di Madinah dengan seorang sahabat yang bernama Ibnu Ummu Maktum. Ada riwayat lain menyebut nama lain, tapi yang saya baca, yang menggantikan kepimpinan Rasulullah ketika itu sementara ialah sahabat bernama Ibnu Ummu Maktum radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang sahabat yang buta. Yang menjadi Perdana Menteri, pemangku Perdana Menteri ni seorang sahabat yang buta. Maknanya apa kehebatan itu kita kena cari ceritanya lah. Point is, Rasulullah SAW keluar bersama. Jadi sampai-sampai tengok semua dah lari, yang ada harta. 500 ekor unta dan harta yang banyak. Maka Rasulullah SAW pun kata, ambil semua ni. Ini merupakan harta rampasan perang, satu pemberian daripada Allah SWT. Tak pasal-pasal dah ada 500 ekor unta. Dah menjadi kekuatan baru kepada negara Islam Madinah. Dan Rasulullah duduk di situ selama 3 hari. Nak make sure dia ni tak datang balik. Rasulullah kata, kita semua duduk sini 3 hari supaya mereka ni tak berani datang balik, dan menunjukkan kepada mereka bahawa kita tidak takut. Rasulullah duduk situ bersama dengan sahabat. Duduk selama 3 hari, dan kemudian sebelum balik, maka Rasulullah pun mengagih-agihkanlah harta rampasan tadi. 1/5 Rasulullah ambil sebagai harta kepada kepimpinan negara, manakala yang baki itu dibahagi-bahagikan kepada semua tentera-tentera berkuda yang berperang tadi. Ini konsep, dulu-dulu tak ada konsep gaji. Kalau kita hari ni tentera dapat gaji. Tapi dulu-dulu tentera ni bila dia pergi berjihad, dia kena tinggalkan bisnes dia, kena tinggal anak bini, kena tinggal sebarang karier dia. Apa dia nak makan? Gaji datang dari mana? Datang daripada harta-harta rampasan. Jadi, yang saya baca, semua tentera berkuda ini seorang dapat 2 ekor unta. Banyaklah tu. 2 ekor unta ni banyak jumlahnya. Jadi kemudian setelah duduk situ 3 hari dan setelah selesai mengagihkan harta-harta kepada semua yang pergi berperang dalam peperangan Al-Qudr ini, maknanya perang yang tak jadi perang lah, tapi satu serbuan. Kemudian Rasulullah SAW pun balik. Beberapa pengajaran penting yang kita kena ambil kat sini, sangat penting. Yang pertama, ini menunjukkan kepada kita bahawa Islam ni dia satu agama yang penuh dengan mujahadah. Sebab apa yang nak dibawa oleh Islam ni memang tak disenangi oleh orang lain. Mustahil. Mustahil orang-orang yang ada kuasa khususnya lah. Orang-orang yang nak menolak hidayah Allah, orang-orang yang ada kuasa, orang-orang yang selama ini memegang undang-undang yang ikut hawa nafsu, yang menyebabkan mereka berkuasa, mereka tidak akan duduk diam. Tidak akan ada satu hari berlalu melainkan mereka akan fikir macam mana nak hancurkan, macam mana nak pastikan Islam ini tidak sampai kepada orang lain. Oleh kerana itu, Islam ini ialah agama mujahadah. Dan Rasulullah SAW menunjukkan di sini, raya ke, baru 7 hari balik perang ke, Islam ini agama mujahadah. Kita kena memang berpenat-penat. Kita memang kena berpenat-penat supaya akhirnya orang tidak sesuka hati merosakkan Islam, mengancam Islam sehingga tergadailah segala usaha yang Rasulullah usahakan selama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pada Rasulullah SAW sendiri kita tengok bagaimana Rasulullah sebagai seorang pemimpin negara, sebagai seorang ketua kepada semua, bukan sekadar kepada orang Islam, tapi kepada seluruh negaranya. Bagaimana Rasulullah menunjukkan tauladan bahawa seorang ketua perlu sentiasa memiliki sikap proaktif. Tidak boleh ada sikap pasif, bukan sikap menunggu sahaja. Kalaulah kita ikut mood, kita bayang, saya tak tahulah. Kalau saya bayang bahawa habis perang ni, perang tu pula menang, patutnya kita ada rasa selesa sikit lah. Dan kita rasa, okey, kita ambil waktu bertenang, tempoh bertenang sekejap, kumpul balik kekuatan, kita susun balik anak bini, susun balik rumah tangga kita dan sebagainya, macam mana ni lepas ni, bincang dulu dan sebagainya. Ambil masa dulu buat meeting, buat retreat, buat postmortem, SWOT analisis dan sebagainya, biasa kita cara fikir hari inilah. Itu kalau kita boleh susun, memanglah saya rasa Rasulullah pun cuba susun. Tapi nak ceritanya, ketika susun, benda yang kita susun ni sistematik dan sebagainya, kita tidak menunggu benda ada, tunggu orang serang, baru okey, sekarang apa kita nak buat, tidak. Bila Rasulullah menghantar perisik, Rasulullah menghantar pengintip, artinya Rasulullah sentiasa meninjau, Rasulullah sentiasa melakukan orang kata apa, active analysis, istilahnya lah.
Ataupun dalam istilah ketenteraan dipanggil active defense. Dia tidak tunggu orang serang baru dia membalas. Tetapi Rasulullah SAW melakukan, bukan nak kata Rasulullah yang mula menyerang, tapi Rasulullah melakukan tindakan supaya orang tidak berani menyerang. Ada satu istilah lagi dipanggil sebagai deterrence. Kita takutkan orang supaya orang tak berani serang kita. Kita ni bukan barbarik, kita bukan nak suka-suka serang orang. Tapi kita tak nak orang serang kita. Kita tak nak ada perang pun kalau boleh. Jadi oleh kerana itu, kita takutkan musuh, supaya musuh tidak datang menyerang kita. Dan benda macam ni tak boleh dibuat kalau pemimpin, ketua, leader tersebut tidak ada minda yang proaktif, yang sentiasa berfikir, yang tidak boleh duduk dan akhirnya alhamdulillah kita relax dulu. Tak boleh. Pemimpin yang sentiasa berfikir ke depan, selagi tak capai apa visi yang nak dicapai, kita tidak akan duduk senyap, tidak akan duduk berehat. Itulah dia peribadi Rasulullah SAW sebagai seorang ketua. Sebagaimana yang Allah SWT sebut dalam surah Alam Nashrah tu ayat terakhir, fa iza faraghta fansab, dan apabila kamu telah selesai, dah relax sikit lepas selesai buat satu kerja, maka berpenat-penatlah semula. Jangan duduk relax. Ini berkait tadi pengajaran pertama, Islam ni agama mujahadah. Bila kita tidak ada mujahadah dalam hari kita, dalam minggu kita, dalam bulan kita, means that is, bermakna itu ada satu perkara yang bermasalah dalam cara kita faham Islam dan dalam cara diri kita ini merasai keislaman kita. Lebih-lebih lagi bila kita ni seorang ketua sebagaimana Rasulullah SAW, kita tidak reaktif sahaja, kita tidak pasif, tetapi kita jadi proaktif dan sentiasa bersedia untuk mengatasi cabaran-cabaran yang mendatang.